Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya membuat video yang berjudul Ustaz Azhar Idrus, adakah Nabi berjumpa Allah pada malam Isra' dan Mi'raj? Maka daripada video itu saya mendapat satu lagi video di mana Ustaz Nik Bakri bertanya tentang di manakah Sidratul Muntaha, dan Allah ni dekat Arash ke, dekat langit ke, dekat Sidratul Muntaha ke, maknanya adakah Allah ini berpindah-pindah, dan berpindah-pindah ni pula adalah sifat makhluk yang lemah, ya. Ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan dan react. Dia duduk cerita Allah letak langit atas langit, kita pun tanya lah soalan, langit mana? Oh, dia kata tu Nabi Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit nak jumpa Allah. Okey, Nabi naik ke langit nak jumpa Allah. Nabi jumpa kat langit ke jumpa kat mana? Dia kata Allah di atas langit, di atas Arash. Nabi tak jumpa juga di Arash. Nabi tak juga jumpa Allah di langit. Nabi jumpa Allah di Sidratul Muntaha. Kenapa tak kata di Sidratul Muntaha pula? Jadi ada satu grup kata di atas langit, ada satu grup di Arash, ada satu grup Sidratul Muntaha. Mana sebenarnya ni? Sudah. Maknanya dia berpindah-pindah. Berpindah-pindah ini makhluk. Sifat makhluk. Bila mana berpindah-pindah, itu lemah. Salah satu sifat makhluk terpaksa terikat dengan masa, terpaksa terikat dengan tempat, terpaksa bergerak dari satu masa ke satu tempat. Itulah kelemahan yang ada pada diri. Tuan-tuan tengok bos. Tuan-tuan kan saya tak bos. Bos kan, dia duduk kat pejabat dia. Dia tak bergerak banyak. Yang bergerak banyak yang mana? Yang lemah-lemah kat bawah tu. Bukan lemah lah. Yang staf bawah. Bos duduk situ. Kalau bos kena pergi sana, kena pergi sini, itu bukan bos. Tak ada kuasa macam tu. Tak sempurna. Boleh ya? Ni analogi kiasan. Boleh tuan-tuan? Ada soalan? Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Baik, ada beberapa perkara yang ingin saya ulas dan react. Pertama, Ustaz, apabila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala istawa alal arash, di langit, di Sidratul Muntaha, semua itu bukan cerita-cerita. Semua itu adalah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maka ia bukanlah cerita, tetapi yang dikhabarkan. Ia merupakan sifat-sifat yang Allah sendiri khabarkan dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahawa Allah di langit istawa alal arash, sila rujuk video saya ini. Dan saya juga maklum bahawa di sana terdapat beberapa ayat Quran yang menerangkan bahawa Allah di bumi, bahawa Allah bersama orang-orang yang berbisik-bisik dan Allah ni lebih dekat daripada urat leher apa semua tu. Maka saya ada sebuah lagi video lain yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Silakan menontonnya. Baik. Kembali kepada topik kita. Yang ini Sidratul Muntaha. Ustaz berkata, saya nukil semula ya. Nabi tak jumpa Allah di Arash, tak jumpa Allah di langit, tetapi jumpa di Sidratul Muntaha. Okey Ustaz, Sidratul Muntaha tu di langit lah tu. Ia di langit yang ketujuh, tetapi pangkalnya ataupun dasarnya bermula dari langit yang keenam. Ini berdasarkan hadis-hadis yang berbicara tentang Sidratul Muntaha. Saya tak akan menerangkannya di sini kerana Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri memiliki satu tulisan yang bagus dalam topik ini di laman web beliau ya. Ya, sebagaimana tangkap layar. Yang ini kedudukan Sidratul Muntaha. Beliau posted pada 21 Februari tahun 2022. Soalan yang dikemukakan, Assalamualaikum Ustaz. Saya selalu mendengar berkenaan Sidratul Muntaha ketika membaca hadis-hadis Isra' dan Mi'raj. Boleh jelaskan di manakah kedudukan Sidratul Muntaha? Okey, orang tak tahu tanya Ustaz, Ustaz jawab kan. Tapi bila Ustaz pun tak tahu mana Sidratul Muntaha. Baik, Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri memberikan penjelasan panjang lebar beserta dengan hadis-hadisnya, dan di bawah tu kesimpulannya sebagaimana tangkap layar ini, kesimpulan dan pendapat yang terpilih. Kami cenderung kepada pendapat yang menghimpunkan antara riwayat yang menyebut Sidratul Muntaha berada di langit ke-6 dan ke-7
dengan maksud pangkalnya berada di langit ke-6, manakala cabang dan rantingnya menjulang sehingga ke langit ke-7. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, antaranya Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini satu tulisan yang panjang, link saya berikan dalam kotak description, dipersilakan merujuk ke sana. Jadi ringkasnya, Sidratul Muntaha itu sendiri di langit, dan di langit yang ke-7 pangkalnya bermula dari langit yang ke-6. Baik, kemudian Ustaz pula berkata bahawa apakah Allah ni pindah-pindah antara Arash, antara langit, antara Sidratul Muntaha. Para penonton yang dirahmati Allah, hanya orang yang menyamakan Allah dengan makhluk yang akan bertanya soalan sedemikian. Hanya orang yang jauh dalam dirinya, apabila dia membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, deep down inside, jauh dalam dirinya, dia memahami ayat-ayat ni menyerupai makhluk, seperti makhluk. Lalu atas sebab itulah lahirnya, timbulnya soalan tersebut, sehingga akhirnya mereka perlu mentakwilkannya ataupun memberi penjelasan yang sekian ya. Sebelum ini pun kita maklum ada juga beberapa ustaz yang bertanya, Allah ni di Arash ke? Allah ini di langit dunia ke? Allah ini di hadapan orang yang solat ke? Dan apabila hadis yang menerangkan bahawa Allah turun pada baki 1/3 malam, baki 1/3 malam ni pada lokasi yang berbeza di bumi, akan berbeza-beza waktunya. Berarti Allah tu sentiasa di langit dunia pada baki 1/3 malam. Sebab baki 1/3 malam tu adalah sesuatu yang continuous di lokasi yang berbeza-beza di bumi ni kan. Soalan-soalan seperti ini hanya muncul, hanya timbul daripada mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ataupun jauh dalam diri mereka, mereka beranggapan Allah itu seperti makhluk. Sebab itulah mereka bertanya sedemikian. Adapun kami, Ahli Sunnah wal Jamaah, yang berdasarkan, yang mengikuti manhaj salafus soleh, kami beriman dengan sifat-sifat yang Allah sendiri khabarkan. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sifat-sifatnya sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita baca dalam hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tahu bahawa sifat-sifat itu jika manusia fikir dengan cara yang salah, ia akan membawa kefahaman yang salah. Tetapi Allah tetap menerangkannya sedemikian. Lalu Allah berkata, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apa pun yang semisal dengannya. Jadi bila seseorang itu masih memisalkan, menyamakan dengan makhluk, disitulah berlakunya problem. Tapi apabila orang itu membaca sifat-sifat Allah dan beriman dengannya, sebagaimana ayat keempat surah Al-Ikhlas itu, maka tiada masalah langsung. Ya. Demikian juga ayat ke-11 surah Syura, tiada apa pun yang semisal dengan Allah, sementara Allah lah yang maha mendengar, lagi maha melihat kan. Jadi kami Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh, beriman kepada sifat-sifat yang Allah sendiri khabarkan, baik melalui Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa berkata ia adalah kiasan, tanpa perlu diubah atau ditakwil, tanpa bertanyakan kaifiat. Ni tanya kaifiat lah ni. Macam mana ni sekejap Arash, sekejap langit, sekejap Sidratul Muntaha. Dan tanpa membicarakan ciri-ciri lanjut. Kita hanya bicara sebagaimana apa yang Allah khabarkan dan kita berhenti di situ. Kita faham maksudnya? Selebih daripada itu, kita tafwidkan atau kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan semua itu adalah selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sedikit penjelasan ringkas saja terhadap soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Ni Bakri tentang di manakah Sidratul Muntaha. Itu Sidratul Muntaha itu di langit. Apakah berarti Allah berpindah-pindah? Tidak. Hanya orang yang beranggapan Allah ini seperti makhluk, yang memahami sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk, yang akan berkata sedemikian. Adapun kami beriman kepada semua sifat-sifat Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk, dan kita juga beriman bahawa maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Baik, demikian sedikit ulasan dari saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.